Muslimin yang berbahagia, dunia pada hari ini telah semakin terbuka, di mana-mana sahaja kita mudah berkomunikasi dan berinteraksi. Kemudahan ini amat baik jika dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Antara kemudahan yang digunakan adalah media sosial yang semakin berkembang pesat dalam dunia pada hari ini. Dengan perkembangan ini, media sosial memungkinkan maklumat disebar dengan mudah dan pantas. Walau di mana kita berada, segala bentuk data dan maklumat boleh disebar hanya di hujung jari. Perkembangan teknologi komunikasi pada hari ini amat besar cabarannya, kerana jika tanpa iman, ia boleh mengundang keburukan. Namun, persoalan yang hendak kita fikirkan pada hari ini, sejauh manakah setiap daripada kita ini bertanggungjawab dalam menyebarkan maklumat yang diperolehi dan bagaimana menyampaikannya kepada orang lain. Amat malang sekali terdapat sesetengah daripada kita yang amat teruja menyebarkan sebarang maklumat tanpa usul periksa demi memastikan hasratnya tercapai. Apakah kita tidak rasa bertanggung jawab untuk menggunakan teknologi komunikasi demi kemaslahatan seluruh manusia? Tidak rasa berdosakah kita menyebarkan segala data dan maklumat yang tidak betul melalui telefon bimbit atau komputer tanpa memikirkan perasaan orang lain? Apakah kita membiarkan jari jemari kita ini digunakan untuk kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah, suatu masa nanti tangan inilah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas segala tindakan yang kita lakukan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat 65, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. اليوم أختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Maksudnya, pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memurniakan kita panca indera adalah untuk melakukan ibadah kepada-Nya, bukan untuk membuat maksiat dan dosa. Jika jari dan tangan yang kita gunakan ini untuk menyakiti orang lain, berarti kita telah khianat kepada amanah Allah. Kalau dahulu kita menyakiti orang lain dengan melakukan kekerasan tubuh badan, namun pada hari ini dengan kemajuan teknologi, kita mudah sahaja menyakiti hati orang lain, bahkan lebih memburukkan keadaan hanya dengan menyebarkan fitnah dan cacian menggunakan kehebatan tangan sendiri. Berapa ramai yang telah kita sakiti dengan kata-kata dan tulisan kita dalam Facebook, WhatsApp, Instagram, dan Twitter. Sesetengahnya merasa seorang terlibat dengan perkara dosa dan maksiat seperti ini, mudah sahaja menambah dosa dengan mengumpat, menyakiti orang lain, bertengkar dan memaki hamun dalam media sosial, hingga kan ada yang sanggup kafir mengkafir orang lain hanya disebabkan perkara kecil yang boleh diselesaikan. Namun perkara ini tidak diambil berat, hingga kan ada yang sanggup putuskan tali silaturahim untuk memenangkan kelompok dan pendirian sendiri. Bukankah ini suatu kelemahan yang harus dipandang serius? Kerana sikap sedemikian boleh mengundang dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tangan dan lisan kita ini adalah tanda iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan ia untuk kebaikan, kerana ianya adalah akhlak yang baik dan disebut banyak sekali dalam hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, "Ya Rasulullah, ayyul muslimin afdal?" Qala, "Man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Maksudnya, wahai Rasulullah, orang Islam yang bagaimanakah yang paling utama? Baginda menjawab, orang yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan khutbah pada hari ini, khatib ingin menasihati semua jemaah sekalian
berapa kalikah kita menaik dan menghantar maklumat yang mengajak manusia kepada kebaikan dan pahala, ataukah hanya dosa sahaja? Jangan kerana nafsu yang menguasai diri kita sanggup menjadi golongan yang menggunakan tangan menambah dosa-dosa. Jadilah insan yang baik dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial dengan menekankan perkara-perkara berikut. Yang pertama, sentiasa mengetahui dan menggunakan media sosial pada hari ini dengan sikap bertanggung jawab dan tidak melakukan adu domba kepada orang lain yang boleh mengundang dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita seharusnya beramanah dalam setiap tulisan dan kata-kata yang ditulis dalam media sosial, kerana jika tidak benar ianya boleh mengundang kecelakaan dan krisis dalam masyarakat. Oleh itu, elakkan menyebar maklumat yang tidak benar. Yang ketiga, amalkan budaya semak sebelum sebar sebarang maklumat dan perkara yang kita terima dalam media sosial. Janganlah kita menjadi golongan yang bukan hanya melakukan amal jariah tetapi dosa jariah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidiklah, yakni untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak melibatkan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu, yakni mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Muslimin, tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita mengambil iktibar beberapa tausiah dan pengajaran penting yang perlu diberi perhatian. Yang pertama, umat Islam adalah menyadari bahawa kedua-dua tangan sentiasa terdedah kepada kemaksiatan dan dosa yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, umat Islam hendaklah menginsafi diri dengan tidak menyebarkan keburukan, fitnah dan adu domba serta maksiat apabila menggunakan media sosial. Yang ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa berwaspada dan melakukan tabayyun apabila menulis dan menyebarkan maklumat kepada orang lain. Ini kerana setiap tindakan kita akan dicatat oleh para malaikat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Shadaqallahul 'azim. Maksudnya, tidak ada sesuatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia mencatatnya. Surah Qaf ayat 18. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya 'ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin yang berbahagia, dalam usaha kita memutuskan rantaian COVID-19 ini, setiap jemaah diminta terus berdisiplin dan wajib mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak JAIS, khususnya mengambil wudhu di rumah, membawa sejadah masing-masing,
memakai pelitup muka yakni face mask ketika hadir di masjid dan surau, serta mengamalkan penjarakan sosial. Bagi mereka yang tidak sihat adalah dilarang sama sekali untuk melaksanakan sholat di masjid dan surau. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, wahai Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa. Kami bersyukur kehadirat-Mu yang telah mengurniakan kami rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Allahumma ya Allah, lindungilah kami daripada bala bencana dan wabak penyakit seperti COVID-19. Allahumma ya dafi'al bala, idfa' anna hadzal waba wal bala wal mirada wasyada'id wal mihan bi lutfika ya latif innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ya Allah, ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa as'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.